pembelajaran atas talian suatu keperluan menuju ke arah Malaysia maju oleh Muhammad Idham Mat Razak. Dalam era digital revolusi terkini, bidang pendidikan tidak ketinggalan dalam mengalami transformasi ke arah andragogi dan pedagogi secara digital. Pelaksanaan pembelajaran atas talian telah lama dipraktikkan di negara-negara maju kerana ia dipercayai mampu memberikan pelbagai manfaat dan kebaikan. Seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pengajaran atas talian merupakan suatu keperluan. Kebanyakan universiti tempatan baik awam maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah di Malaysia, tiada pilihan lain dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara maya bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan baik. Punca dan faktor pembelajaran di atas talian dijalankan semasa COVID-19 antaranya ialah WHO telah mengeluarkan saranan supaya pertemuan dan interaksi secara fizikal dihadkan dalam kehidupan seharian. Dengan ini, beberapa buah negara telah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh itu, semua sekolah diarahkan supaya tutup. Hal ini bertujuan mengurangkan penyebaran dan penularan wabak COVID-19 yang berlaku pada masa sekarang. Hal ini juga menyebabkan kerajaan telah mengambil tindakan supaya pembelajaran di atas talian dijalankan semasa COVID-19. Selain itu, pembelajaran atas talian juga adalah suatu usaha untuk mengekalkan negara Malaysia ke arah negara yang maju walaupun wabak virus COVID-19 telah memberi impak yang sangat besar kepada sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini juga dapat mengekalkan usaha membentuk masyarakat yang sejahtera dan seimbang. Ini juga mampu melahirkan masyarakat yang celik IT. Seterusnya, untuk memastikan pelajar-pelajar di Malaysia tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran semasa norma baharu COVID-19 di Malaysia. Ini juga bagi memastikan proses pembelajaran dan pengajaran tidak terganggu. Berdasarkan isu semasa yang kami pilih, iaitu pembelajaran atas talian ataupun PDPR, terdapat beberapa kesan baik dan juga kesan buruk. Antara kesan baik PDPR adalah menjimatkan kos. Hal ini demikian kerana pelajar tidak perlu berbelanja lebih untuk makanan, asrama dan juga pengangkutan. Selain itu, pelajar juga dapat mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Hal ini demikian kerana pelajar tidak perlu menghadiri kelas bersemuka yang merupakan tempat yang sesak. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan buruk pembelajaran atas talian. Antaranya ialah pelajar tidak dapat memahami sepenuhnya tentang apa yang dipelajari. Hal ini demikian kerana mereka tidak dapat menggambarkan dengan jelas tentang apa yang mereka pelajari. Selain itu, sukar melakukan komunikasi dua hala kerana keadaan bersemuka yang terbatas dengan hanya paparan skrin komputer. Selain itu, kesihatan mental pelajar juga terjejas. Pembelajaran atas talian telah memberikan komplikasi terhadap pelajar kerana mereka perlu menghadap skrin komputer dalam jangka masa yang lama. Pelajar juga mengalami tekanan emosi dan anxiety. Cabaran pembelajaran dalam talian adalah masalah akses cabaran internet yang lemah. Seperti yang sudah sedia maklum, dalam era pandemik COVID-19 ini, majoriti sekolah dan IPTA terpaksa ditutup dan pelajar menjalani sesi pembelajaran secara dalam talian. Namun begitu, terdapat sesetengah pelajar yang mengalami masalah akses cabaran internet yang lemah di kawasan tempat tinggal mereka. Sebagai contoh, dalam artikel utusan, terdapat pelajar tingkatan 5 yang terpaksa menunggu sehingga lewat malam bagi menyelesaikan tugasan sekolah, dan terdapat juga pelajar IPTA yang terpaksa menumpang di rumah kawannya yang tinggal di bandar. Sela-sela baru, masalah akses capaian internet yang lemah ini mengganggu sesi pembelajaran atas talian. Sebagai seorang pelajar yang mempunyai ilmu di dalam bidang penilaian risiko dan takaful, kita mestilah membuat persediaan sebelum dan semasa memulakan pembelajaran di atas talian dengan menyediakan kawasan pembelajaran yang kondusif bagi memastikan tiada gangguan ketika proses pembelajaran dilaksanakan, dan menyediakan peralatan untuk mencatat nota-nota penting sekiranya terdapat persoalan yang ingin diajukan kepada pensyarah pada masa akan datang. Setelah itu, yang keduanya, meningkatkan kemahiran di dalam penguasaan ICT, iaitu penggunaan ICT tidak lagi menjadi pilihan tetapi menjadi keperluan di dalam mendepani pembelajaran di atas talian.
Penguasaan kemahiran seperti Microsoft Word, PowerPoint dan Excel dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran di atas talian. Peranan ibu bapa perlu memantau jadual PDPR anak-anak agar mereka tidak terlepas sajak pengejaran hari tersebut. Ibu bapa juga perlu kerap menyemak aplikasi WhatsApp dan Telegram kelas untuk mengetahui arahan guru dari semasa ke semasa. Peranan guru perlu merancang, menyedia dan menyampaikan bahan PDP mengikut keupayaan murid. Guru juga perlu membimbing murid menggunakan medium komunikasi dan aplikasi yang boleh diakses murid, contohnya seperti Google Classroom. Peranan kerajaan perlu mewujudkan satu program untuk memberikan kefahaman kepada ibu bapa agar mereka boleh terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan proses PDPR. Kerajaan juga perlu mewujudkan program motivasi secara dalam talian sama ada mengenai kecemerlangan akademik atau kepimpinan untuk para pelajar sekolah agar psikologi mereka dapat diperkasa ketika berada di rumah dan melalui PDPR. Sebagai rumusan, isu pembelajaran di atas talian mempunyai banyak cabaran dan kesukaran akibat pengaplikasiannya yang dilakukan di dalam keadaan yang tidak bersedia. Namun begitu, isu ini juga secara tidak langsung memberi ruang dan peluang kepada anjakan di dalam proses pembelajaran dan pendidikan yang lebih moden. Justru, semua pihak haruslah berganding bahu dalam meningkatkan proses pembelajaran di atas talian dengan lebih baik pada masa akan datang.